Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Zarifah binti Soib. Nombor metik di 1831141. Video saya kali ini berkaitan dengan soalan yang terdapat dalam peperiksaan akhir. Soalan pertama, terangkan apakah yang anda lakukan untuk meyakinkan rohaya, serta hujahkan kenapa anda memilih untuk melakukan perkara tersebut. Kerana Jabatan Sumber Manusia, saya akan membimbing serta meyakinkan Puan Rohaya dengan pekerjaan yang akan dijalankan dalam suasana yang baru. Pertama sekali, Puan Rohaya mestilah menjaga hubungan antara majikan dengan pekerja. Hal ini kerana untuk memastikan semangat ataupun motivasi pekerja tidak terus luntur dan menjadi beban kepada organisasi. Apabila tugasan yang diberi tidak dapat disiapkan dan mengundang masalah kepada pihak pengurusan. Dan juga pada yang teruk adalah apabila keyakinan pelanggan terhadap organisasi itu tercemar di sikap segelintir anggota yang bermasalah seperti ini. Akibat dari hal ini menyebabkan pertelingkahan atau salah faham antara majikan dengan pekerja. Pada saya, semua manusia mempunyai kehebatan masing-masing. Cumanya, bagaimana bakat ataupun kehebatan itu dapat digilap serta diselahkan. Tetapi juga harus dilihat kepada bagaimana pekerja atau anggota itu dipimpin oleh ketuanya. Seterusnya, setelah Puan Rohaya berada di tempat yang baru, Puan Rohaya mestilah menyesuaikan diri dengan perubahan yang berlaku ketika berada di tempat baru ataupun suasana kerja yang baru. Hal ini kerana ia menyebabkan perubahan organisasi yang mana keadaan struktur, teknologi dan manusia dalam organisasi bertukar bentuk. Konsep perubahan dalam organisasi merangkumi perubahan yang kecil sehingga keseluruhan organisasi. Contohnya, persekitaran kerja yang baru akan memberikan cabaran untuk kita menyesuaikan diri dengan cepat dan berkesan. Di samping itu, Puan Rohaya perlu memahami konsep kepribadian atau personaliti yang didefinisikan sebagai keseluruhan cara di mana seseorang bereaksi dan berinteraksi dengan lingkungan atau individu yang lain. Banyak penelitian dan teori yang dikemukakan oleh para ahli. Salah satu teori sifat kepribadian yang sering digunakan dalam dunia kerja adalah teori sifat kepribadian ataupun Build-Fast teori. Berikutnya saya akan memberi penjelasan singkat mengenai sifat kepribadian, teori sifat kepribadian. Yang pertama, openness to experience, iaitu terbuka terhadap hal-hal baru. Dimensi kepribadian openness to experience ini mengelompokkan individu berdasarkan ketertarikannya terhadap hal-hal baru dan keinginan untuk mengetahui serta mempelajari sesuatu yang baru. Karakteristik positif pada individu yang memiliki dimensi ini cenderung kepada yang lebih kreatif, imajinatif, intelektual, penasaran dan berfikiran luas. Sifat kebalikan dari openness to experience ini adalah individu yang cenderung konvensional dan nyaman terhadap hal-hal yang telah ada serta akan menimbulkan kegelisahan jika diberikan tugas-tugas baru. Seterusnya, conscientiousness, iaitu sifat berhati-hati. Individu yang memiliki dimensi kepribadian sifat berhati-hati ini cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan suatu tindakan ataupun penuh pertimbangan dan mengambil sebuah keputusan. Mereka juga memiliki disiplin diri yang tinggi dan dapat dipercayai. Karakter positif pada dimensi ini dapat diandaikan bertanggungjawab, tekun dan berorientasi pada pencapaian. Sifat kebalikan dari conscientiousness adalah individu yang cenderung iaitu kurang bertanggungjawab, terburu-buru, tidak teratur dan
kurang dapat diandaikan dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Seterusnya, yang ketiga, extraversion ataupun extraversi. Dimensi kepribadian extraversion ini berkaitan dengan tindakan kenyamanan seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Karakteristik positif individu extraversion adalah senang bergaul, mudah bersosialisasi, hidup berkelompok dan tegas. Sebaliknya, individu yang introversion ataupun berlawan dengan extraversion adalah mereka yang pemalu, suka menyendiri, penakut dan pendiam. Yang keempat, agreeableness, iaitu mudah akur dan mudah bersepakat. Individu yang dimaksudkan dengan agreeableness ni cenderung lebih patuh dengan individu lain dan memiliki kepribadian yang ingin menghindari konflik. Karakteristik positifnya adalah kooperatif, iaitu dapat bekerjasama, yang bersifat penuh kepercayaan, baik dan berhati-hati dan berlemah lembut serta suka membantu. Karakteristik kebalikan daripada sifat agreeableness ni adalah mereka yang tidak mudah bersepakat dengan individu lain kerana suka menentang, bersifat dingin dan tidak ramah. Yang kelima, neuroticism. Neuroticism adalah dimensi kepribadian yang menilai kemampuan seseorang dalam menahan tekanan atau stres. Karakteristik positif dari neuroticism disebut dengan emotional stability, iaitu individu dengan emosional yang stabil cenderung kepada tenang saat menghadapi masalah, percaya diri, memiliki pendirian yang teguh. Sedangkan karakteristik kepribadian yang negatif adalah mudah gugup, depresi, tidak percaya diri dan mudah berubah fikiran. Oleh kerana dimensi kepribadian neuroticism yang pada dasarnya merupakan sisi negatif ini sering disebut juga dengan dimensi emotional stability sebagai sisi positifnya, dan ada juga yang menyebut dimensi ini sebagai natural reaction ataupun reaksi alami. Soalan kedua, terangkan apa yang anda faham tentang kedudukan anda sebagai penyelia serta apakah tugas dan peranan baru anda sebagai penyelia. Penyelia adalah jabatan dalam struktur perusahaan yang mempunyai kuasa dan kewibawaan untuk mengeluarkan perintah kepada rakan kerja bawahannya di bawah arahan orang atasannya. Jika dilihat dari segi bahasa Inggeris, iaitu supervisor yang merupakan bentuk kata dari supervise yang bermaksud mengawasi dan mengarahkan. Jadi, jika dideskripsikan, maka supervisor adalah seorang yang diberi kewibawaan atau memiliki kedudukan yang teratas untuk mengawasi, mengarahkan suatu tata cara. Penyelia harus bertanggungjawab dengan memastikan semua pekerjaan dilaksanakan dengan baik sehingga semua proses produksi berjalan lancar, seperti mengawal produksi, pengawasan pekerja, serta keselamatan atau kesihatan yang terancam. Ia harus menjalin kerjasama dengan pihak atasan perusahaan atau dengan bawahannya agar tidak terjadi kesebaran konflik. Penyelia dapat dibahagi dalam beberapa tugas yang sesuai dengan bakat dan pengalamannya. Sebagai contoh, penyelia produksi, pasaran, pengurusan dan sebagainya. Seterusnya, tugas utama seorang penyelia adalah mengawal, mengawasi dan mengarahkan anak buahnya yang di bawah pimpinannya merujuk sesuai dengan standard kerja ataupun panduan dari orang di atasnya. Berikut adalah tugas-tugas penyelia secara umum. Yang pertama, membantu pasukan memahami pasaran, prestasi dan matlamat. Latihan atau memastikan pekerja yang dilatih dengan betul untuk peranan khusus mereka. Yang ketiga, menyeraskan putaran kerja. Yang keempat, menyediakan maklum balas masa nyata mengenai prestasi pekerja.
Yang kelima, berkongsi kemaskinan syarikat, keputusan kewangan dan objektif baru dengan ahli pasukan. Yang keenam, membantu dengan menyelesaikan kecemasan. Sebagai contoh, kualiti atau masalah pelanggan mungkin meningkat kepada penyelia pasukan untuk pengendaliannya. Penyelia memainkan peranan penting dalam melaksanakan strategi operasi. Mereka perlu dilengkapkan dengan konsep dan kemahiran supaya mereka dapat bertindak sebagai perantara antara pihak pengurusan dengan para pekerja. Dalam isu seperti komunikasi, perhubungan antara peribadi, konflik dan ketidakpuasan. Selain itu, penyelia juga sebagai role model atau contoh ikutan bagi pekerja. Sebagai rujukan atau ikutan, mereka perlulah mempamerkan ciri-ciri seperti cemerlang dalam melaksanakan tugas, bijak mengatur dan menyusun tugasan kepada pekerja bawahan, menyokong dan membantu pekerja, serta memberikan maklum balas kepada pekerja tentang hasil kerja atau output yang diberikan oleh pekerja. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.